yang memberi pengenalan kepada saya. So thank you MC. Thank you kepada Mr. Seng punya Zoom dan memberi peluang kepada kami untuk berkongsi sebagai tag team untuk berkongsi pada malam ini. Malam ini topik yang saya akan kongsikan adalah 7 amalan harian. Ini adalah apa yang saya amalkan hari ini. So jika Anda rasa apa yang saya kongsikan bercanggah dengan apa yang Anda tahu, sila rujuk kepada upline-nya. So ini adalah pengalaman saya sendiri dan ini adalah topik sistem. So setiap orang mempunyai pendapat sendiri. So jika ada perbezaan, please refer to upline. Okay? So tuan-tuan puan-puan, so tibalah masanya untuk saya berkongsi dengan anda semua 7 amalan harian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan upline yang telah membawa saya ke dunia Elken. Saya stop share dulu Saya tengok semacam slide saya tidak berjalan. Saya stop share dulu. Okay, share semula. Okay, boleh nampak slide. Bolehkah nampak slide? MC boleh nampak slide? Boleh nampak slide, okey? Tapi kena play dulu. Okey tak? Boleh nampak slide saya? Oh, okey. Saya stop share lah. Saya buat semula. Itu mic pun kena tutup satu ya. Laptop jangan buka dua yang mic. Kalau tidak dia ada ulangan. Ada. Okey. Sudah nampak? Ya, okey. Alright, so terima kasih kepada syarikat Elken, terima kasih kepada Semangat Angsa Laut dan beberapa orang barisan upline yang telah membawa kami ke dunia Elken. CCM Tom daripada Brunei, CCM Nani daripada Kota Kinabalu, CCM LSM terbaru 5 bintang, MCCM Mary daripada Kota Kinabalu dan juga LSM MCCM Winnie daripada Sandakan. Terima kasih upline, we are so lucky to have you guys. Dan tidak lupa juga kepada PCM LSM 7 Star Mr. and Mrs. Sengkok Meng. Thank you so much. Always kasih kita new target. Always buat sesuatu dalam kita dibelenggu COVID. Beliau membuat sesuatu Zoom untuk kita semua boleh mengeratkan lagi silaturahim dan membuat lagi kita punya Elken lebih senang. So thank you to Mr. and Mrs. Sengkok Meng. Tidak lupa juga kepada kita punya brilliant boss iaitu Mr. Sean Tan yang sentiasa mempunyai pemikiran yang muda, yang mau buat Elken muda, yang mau buat Elken mega lagi. So thank you so much. Alright. So tuan-tuan puan-puan, kerja MLM kuasa pengaruh amat dipentingkan. Kita mesti ubahkan diri sendiri dahulu sebelum kita dapat mempengaruhi orang lain. Itu adalah kebiasaan. So hari ini jika anda punya social media atau anda punya pergerakan harian tidak menunjukkan anda adalah seorang Elkenian, susah untuk kita mempengaruhi orang lain. So kita kena ubah diri dahulu ya. So kita mesti binakan diri sendiri dahulu, barulah kita dapat membina orang lain. Ini bukan saya yang kata, ini adalah menurut pakar tentang kerjaya MLM. Okay, so kita tengok lagi sini. Okay, dalam kerja MLM mendorong orang lain untuk berjaya sama-sama adalah mudah. Kita tolong menolong. Betul kan? So,
Kalau kita mau memaksa orang lain untuk berjaya, itu adalah sangat-sangat sukar, tuan-tuan puan. Itu diibaratkan tarik lembu naik pokok. Alamak, susahnya mau tarik lembu naik pokok, betul kan? So, prospek tidak sukarela untuk melakukannya. So, memaksa orang lain memang sangat sukar. Oke, kalau kita bawa mereka sama-sama melakukan kerja ini, itu adalah satu perkara yang mudah. Alright? So, kita tengok sini. So, jangan terlalu mementingkan jualan rangkaian. Sebaliknya, kita mementingkan perkembangan kualiti rakan kongsi dalam rangkaian anda. So, jualan rangkaian ataupun kualiti rangkaian, kita kena pentingkan kualiti rangkaian. Sikap berpandangan jauh baru boleh membina rangkaian yang kukuh. So, hari ini kalau kita sentiasa mementingkan jualan saja, kita tidak pentingkan kualiti pun tidak juga bolehlah dalam kita punya kerja MLM, okay? So, kita tengok. Perubahan hidup seseorang bermula daripada penukaran amalan harian. Cara yang terbaik untuk berubah ialah menggantikan amalan yang tidak baik dengan amalan yang baik. Untuk berjaya di Elken, biarlah 7 amalan harian menjadi amalan hidup kita, pasti boleh mengubah kehidupan dan nasib kita. Sama seperti kita tengok di slide selepas ni ya. So, apa itu 7 amalan harian yang telah disampaikan, yang telah diterapkan dalam minda kita oleh Elken? Senang saja. 7 amalan dia adalah seperti berikut. Membaca buku, mendengar audio ataupun menonton video, menggunakan ataupun makan produk Elken, menjual, menghadiri setiap perjumpaan seperti perjumpaan malam ni, menghubungi upline dan bukan sideline, dan demonstrasi pelan, memberitahu peluang kepada orang. So, ini adalah 7 amalan harian. Satu persatu kita kupas apa yang kita perlu lakukan. Are you guys ready? Yes, kita tengok. Alright. So, membaca buku. Membaca buku, okay. Terlampau laju Membaca buku memperoleh ilmu pengetahuan yang tinggi. Orang miskin akan menjadi kaya kerana ilmu. Orang kaya akan disanjung tinggi kerana ilmu. Okay, mendengar audio ataupun menonton video, biarlah teknologi canggih menjadi alat bantu anda untuk mengulang kaji. Gunakan masa anda dengan sepenuhnya. Untuk pengetahuan anda semua, tadi kamu dengar Mel cerita BioSafe kan, seperti dia ni seorang graduate engineer yang tahu tentang tu BioSafe punya fungsi segala-gala kan, dan apa masalah semua. Sebenarnya Mel seharian hari ini dia dengar video-video perkongsian daripada leader-leader lain tentang BioSafe. Beliau sangat tekun. That's why beliau hari ini sampaikan kepada anda topik BioSafe yang wah, saya pun macam mau beli another set. Sebab saya ni penggemar sayur, dia cakap banyak racun, alamak, saya makan racun lah pula kan. So, setiap kali kami pergi pasar beli sayur, kena guna BioSafe. Okay? So, ini pertama, membaca buku. Kedua, menonton ataupun mendengar audio. Okay, kita tengok lagi sini. Ini adalah platform yang paling saya rasakan generasi 2020 adalah generasi, bukan 2020 lah, 2019, 2018 kan, generasi yang comeback heroes adalah generasi yang sangat beruntung sebab anda sudah mempunyai segala-galanya di hujung jari, tuan-tuan dan puan. We have smart e-library untuk anda. Anda mau testimoni orang yang ada kanser, anda cari dalam smart e-library, ada di dalam sana. So, anda mau lebih lagi, anda pergi YouTube Mr. Seng, anda boleh cari macam-macam ada di sana. Elken sediakan untuk anda testimoni buku. Saya masih ingat dahulunya semasa kita tidak mempunyai semua teknologi ini, semasa kami pergi ke KL, kami akan bawa berkilo-kilo batu balik daripada Kuala Lumpur. Bukan batu, bahan-bahan alat bantu. Kami bawa leaflet, kami bawa buku, kami bawa apa saja yang kami boleh beli di KL, apa saja yang kami boleh beli di F-Info, apa saja yang kami boleh dapat di F-Info. Kami bawa VCD balik, beli. Saya masih berpeluang membeli kaset yang banyak dulu di Mr. Seng punya info center. Beli kaset banyak. Saya masih ada lagi itu kaset. Okay. So, sekarang anda semua sangat bertua. Kita hanya guna Smart e-Library. Sudahkah anda upload Smart e-Library? So, untuk membaca, anda boleh baca
di Smart e-Library. Buku Anda mau tengok VCD pun, Anda mau tengok video pun ada di Smart e-Library. So, hari ini sebagai permulaan, itu amalan, 2 amalan ni Anda download Smart e-Library. Alright? So, seterusnya kita tengok. Dalam perjalanan kita mencapai kejayaan, kita akan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Jika kita boleh membaca lebih banyak buku motivasi yang ditulis oleh penulis terkenal dan mendengar lebih banyak audio motivasi, ini akan membantu kita mengukuhkan keyakinan dan membakar semangat kita untuk berjaya. Mendorong kita untuk mengharungi segala cabaran dengan berani. So, mana kita mau cari? Kita cari success story. Boleh dengar success story Munyandi, boleh dengar success story Mary Chi, boleh dengar success story MCCM Andrew. Ramai pemimpin-pemimpin from zero to hero mempunyai success story yang boleh memotivasi anda. So kita kena banyak mendengar, kena baca, banyak membaca. Bila fikiran kita berubah, kita motivated, kita lebih berpengalaman, kita lebih berpengetahuan, fikiran akan berubah. Jika fikiran berubah, persekitaran kita juga akan berubah. Kita akan tengok situasi dalam sisi yang berbeza daripada orang biasa. So, di mana jika kita tengok daripada posisi yang berbeza, kita boleh menjadi orang yang lebih berbeza daripada keramaian orang di luar sana. Okay? So, rintangan akan menjadi pemangkin kejayaan dan segala impian akan tercapai. Alright? Kita tengok lagi sini. Kita tengok lagi ya. Okay, so seperti saranan PCM Mr. Seng selalu, kita kena ingat kelilingi diri anda dengan mereka yang sudah berjaya. Kalau anda tidak boleh jumpa di tempat kerja anda, no worry. Attend Zoom meeting. Tengok ramai yang berjaya dalam Zoom meeting. Kalau boleh, kalau branch ada meeting, pergi sana. Bergaul dengan mereka yang sudah berjaya. Sebab kalau anda bergaul dengan mereka yang sudah berjaya, apa yang mereka cerita semua, anda hebat, luar biasa. Anda hebat, luar biasa. Anda hebat, luar biasa. Anda hebat, luar biasa. Kalau jumpa Mr. Seng pun, Mr. Seng call, dia bilang, congratulations, hebat, luar biasa. Saya pun, hebat, luar biasa. Okay, hebat, luar biasa. Alright. Okay. Saya hebat, saya luar biasa. Sebab pemikiran orang yang berjaya itu adalah berbeza. Alright? So, sebab mereka hanya 1% tahu. 99% are normal people. 1% are excellent people. So, kita kena bergaul dengan 1% orang-orang yang excellent. Alright? Kita tengok lagi di sini. Okay. Mengapa kena guna ketiga? Mengapa kena guna produk? Kenapa anda tidak guna produk Elkon dan anda mau jual Elkon? Saya tanya kamu. Tidak malu kah? Saya malu. Ya, malunya. So, kalau anda belum guna produk Elkon, anda mau jual Elkon, saya rasa tuan-tuan puan-puan, next lah. Try your luck di ada tempat. Saya memang macam tu. Ada orang kan dia bilang, saya mau dapat income 60,000. Pernah, ini adalah cerita true story, I don't want to say who. Ada juga orang yang berjumpa dengan Marilyn. Marilyn cakap CBP Plus. Ini kan kalau kita buat macam ni, 9 point, kita dapat berapa ribu. Kita boleh dapat lagi 30,000. Dia bilang, alright Marilyn, I want to target 60,000 ringgit income. Terus dia bilang, saya sangat semangat ni. So when we review balik, ini orang kan, dia masuk member pun kita kena, dia masuk member pun satu susah. Kedua, dia tidak pun pernah guna produk Elkon, tetapi dia sudah mau earn income 60,000. Okay, so ini bagi saya ini amalan ketiga adalah sangat penting for me untuk saya persendirian. So jika anda tidak setuju dengan saya agree dengan anda juga, anda refer to upline anda. Okay, so kenapa saya cakap macam tu? Kita kena jadi tikus putih sendiri dahulu. Jangan jadikan rakan anda tikus putih. Saya rasa segan juga kan kita kalau kita cakap dengan orang spirulina tu sangat bagus, man. You have to eat spirulina for your puasa. I tell you, memang kau punya puasa sangat senang. Dia tanya kamu, apa warna spirulina? Saya rasa dia warna biru. Alamak, malunya. Betul kan? So, kita sendiri guna produk dahulu meningkatkan keyakinan. Supaya kita sendiri guna, kita rasa, kita tahu dia punya kebaikan, kita kongsi secara ikhlas. Okay? Pengalaman diri anda adalah lebih baik tuan-tuan dan puan-puan untuk mempengaruhi orang lain. So
So, kita tengok pengalaman diri adalah lebih baik berpengaruh daripada apa juga teori. Hari ini kawan-kawan kita kan semua orang ni sangat peka tau. Kalau kita sebut 10 testimoni yang sangat bagus, dia tengok, kenapa si Apo dia cerita 10 testimoni, tiada pun satu daripada mulut dia yang dia sendiri menggunakan produk tu. Orang tu akan fikir, betulkah dia ni sudah guna ni produk? Kenapa semua dia cakap pasal orang lain, dia sendiri dia kasih tahu dia sendiri sudah guna. Manusia sekarang makin pintar ya. Okay? So, kita kena sendiri menjadi teladan untuk mempengaruhi rakan kongsi yang lain. Hari ini kalau saya tidak guna produk, saya tidak tunjukkan kepada rakan kongsi saya yang saya mempunyai mini stokis ya. Every morning memang makan Celljoy, makan Spirulina, makan ecstasy, makan EPA. Every night sebelum sleep saya memang minum Alex yang macam mana rakan kongsi saya yang lain mau mengikuti jejak saya. Dia tengok upline pun tidak makan, so I can just sell. No need to eat. Kan? So, makan produk adalah sangat-sangat penting ya, kawan-kawan. Bagi saya ya, sangat-sangat penting. Alright, kita tengok sini. Ini dia. Tunjuk pada dunia yang kita ni adalah pengguna Elken yang tegar. Biar orang ternganga mulut melihat kita invest begitu banyak untuk kegunaan keluarga kita. Baru dia tidak ada sedikit pun yang dia mau cakap tentang kau ni cerita saja. Kau sendiri ada gunakah? Kau tengok bah gambar saya punya rangkaian semua beli produk. Kau tengok. Saya punya rumah kan mini stokis. Anytime I want to take any product, anytime I want to help sesiapa, saya boleh bawa dari rumah saya terus pergi kasih dia bantu orang. Ini kita kena tunjukkan kepada orang. Ini macam ayam bertelur sebiji, Rio sekampung. Kita makan Spirulina, kita Rio satu Malaysia. Boleh ke tidak? Itulah kita kena tunjuk kepada dunia. Kita apa? Jangan malulah blind mau ambil gambar baru beli 3 botol Spirulina yang 500 biji. At least you try to be healthy. Itu yang kita mau tunjukkan kepada dunia tau. Yang we as a human kita mau jaga kesihatan. Tidak perlu malu. Yang penting kita ada makan. Alright? Boleh ya? Okay. Kita tengok lagi sini. Apa lagi kita ada di sini? So, tujuan membuat jualan. Nombor 4 adalah jualan. Tujuan membuat jualan bukan hanya untuk mencipta jualan. Kita mau mencungkil seseorang yang berbakat sebagai pusat pengedar ataupun pusat pengaruh. So, ini adalah MLM. Kita multi level. So, kita sentiasa mau ada jualan. Tiada MLM yang tidak perlu buat jualan punya tuan-tuan puan-puan. Jangan tertipu. Tipa boleh tertipu. Anda jangan tertipu. Okey? Boleh So, kita mau ada sumber keyakinan kepada orang. Kita jual supaya dia makan dan dia mempunyai keyakinan supaya dia boleh share dengan keluarga, boleh share dengan rakan-rakan dia, boleh share dengan rakan kerja dia. Okey? So, ini jualan juga sebagai satu sumber pendapatan. Jika anda buat MLM, dia beritahu anda, no worry po, you don't have to sell anything. This MLM is unique. You just invest 50,000, you sit and you get money. Wah, saya pun blur. How do you get money just by sitting at home and do nothing? Dia tidak boleh berlaku, okay? So, jualan adalah sangat penting. Amalan yang keempat adalah kita mencipta jualan. Okay, kita tengok lagi di sini. Number 5. Menghadiri setiap perjumpaan. Tepukan untuk anda semua dulu yang berada di kita punya Zoom meeting pada malam ini. Ada berapa orang? Saya cek dulu. Kita ada berapa partisipan pada malam ini? Malam ini kita ada 51 partisipan. Congratulations. Tepuk anda punya shoulder. Give your shoulder a tap. Tanya anda sudah membuat amalan kelima. Iaitu menghadiri setiap perjumpaan. Perjumpaan adalah cara yang terbaik untuk mengembangkan rangkaian. Pusat pengumuman berita terkini, pusat pembelajaran dan latihan, pusat menerima dorongan dan memberi galakan dan satu jambatan untuk berkomunikasi dengan rangkaian anda. Peluang terbaik untuk mencipta jualan juga. Sebab kalau anda bawa 10 orang tadi masuk dengan BioSafe Marilyn, 10 orang kita buat 1/3 saja. 3 orang mau beli BioSafe. Wah, untungnya kamu. Kalau kamu bawa 30 orang, 1/3 mau beli BioSafe, 10 biji BioSafe anda sudah jual malam ni tuan-tuan puan-puan. So pentingnya menghadiri perjumpaan, peluang untuk mencipta jualan juga.
So, peluang terbaik untuk mengenali rakan dan mentor yang baik. So, hari-hari, tiap-tiap minggu kita join ini Zoom meeting, kita join Mr. Seng punya Zoom meeting, kita join Zoom meeting branch, Zoom meeting mana-mana, kita tengok, wah, ini orang sangat rajin masuk, wah, mesti very, very good, sebab kita tengok every Zoom meeting mesti ada dia. Seperti kita punya Kak Mary daripada Kelantan, Zoom Chinese ada, Zoom Malay ada, mana-mana Zoom, mesti ada kita punya Kak Mary. Walaupun umur baru 27 tahun, kita terbalik, beliau tetap juga sentiasa mau belajar. Itu adalah seorang idol kepada kita supaya kita terus belajar seperti beliau. Okay. So, tempat terbaik untuk menilai perkembangan rangkaian anda. So, hari ini kalau anda tengok, wah, ada 50 orang. Rangkaian saya ada separuh. Woi, congratulations. So, meaning to say that your rangkaian adalah terdiri daripada mereka yang mau belajar. Okay? So, ini sangat penting menghadiri setiap perjumpaan. So, kita ada apa perjumpaan selain perjumpaan Mr. Seng? Setiap hari Jumaat dan setiap hari Sabtu bahasa Cina. Kita ada banyak perjumpaan yang Elken sediakan, tuan-tuan puan-puan. Ini dia perjumpaan yang Elken sediakan untuk anda. Anda boleh pilih-pilih. New Entrepreneur Workshop, kita ada Elken Go Digital di Facebook, kita ada MAP yang akan berlangsung pada 5 hari bulan Mei ini. Pastikan anda register sebab kita ada banyak good news pada setiap MAP. Kita ada banyak Elken Go Digital, kita ada Zoom class daripada leader-leader, daripada KL, daripada Sabah dan juga daripada Labuan. So, pilih mana yang anda mau untuk anda belajar dan menimba ilmu. Alright, kita tengok lagi sini. So, amalan ke-6 adalah menghubungi upline kerana upline berfungsi sebagai penasihat, pendidik, penyebar berita terkini, penyelesai masalah dan sumber keyakinan. Kalau hari ini anda down, janganlah pergi call sideline. Alamak, halo, Kak Hasmawati, saya down lah, bukan upline saya. Kak Hasmawati, saya down lah. Nanti Kak Hasmawati bilang, saya pun down. Wah, kita geng. Down, you down, I down. We both go down. Alamak, tak boleh. So, never call your sideline when you are down. Bila anda down, anda call upline. Bila anda up, anda call downline. Okay. Bila anda happy, anda ada banyak good news, anda call downline. Bila anda sedih, anda tidak tahu macam mana cara dia, anda call upline. Sebab upline adalah penasihat, upline adalah pendidik, upline adalah penyebar berita terkini, upline pandai menyelesaikan masalah anda, dan upline adalah sumber keyakinan. Tetapi ingat tuan-tuan puan-puan, call upline yang betul. Upline yang betul upline yang betul. Kalau upline, direct upline sudah entah ke mana, cari lagi upline. Kalau upline pun entah ke mana, cari upline. Kalau upline tiada, kita cari Mr. Seng, kita pasti tidak akan sesat ke mana-mana. Okey, boleh ya? Okey, mereka yang sentiasa menghubungi upline pasti akan berjaya di Elken. Ingat itu, kita sentiasa hubungi upline. Jangan kita hubungi sideline, kita jangan hubungi sesiapa yang tidak berkenaan dengan Elken. Alright? Okey. Ketujuh adalah demonstrasi pelan ataupun memberitahu peluang. Kita sentiasa kena ada 2P, pelan dan how do you call it? Penjualan dan pelan. Something like that lah. So, kita kena sentiasa kasih tahu peluang. Tidak khawatir beliau mau ke tidak, tetapi setidak-tidaknya kita bagi tahu dengan dia, kita punya CBP plan adalah one of the best. Di mana untuk anda pada musim kita di pandemik COVID ini yang banyak orang kekurangan duit, kebanyakan Elken yang mendapat kewangan yang sangat-sangat luar biasa. Okay? So, kita mesti kongsikan kepada dia. Jangan sampai satu hari nanti dia sudah expired jadi member kita, dia join orang lain bagi tahu dia pelan pemasaran, dia tertarik. Dia bilang, saya pelik dulu 1 tahun saya ikut PO, kenapa dia tidak kasih saya pelan CBP? Kenapa? Jadi itu adalah masalah kita, okay? So, seperti membentangkan perdagangan ataupun kerjaya anda. Ini memberitahu peluang adalah memberi seperti anda buat anda punya proposal. Kita sentiasa buat proposal kan kepada orang. Dia mau tidak mau belakang kira. Yang penting kita sudah buat proposal yang terbaik. Okay? So,
Itu adalah 7 amalan yang kita patut lakukan tuan-tuan dan puan. Okey, kita tengok sini. Mana kita tengok. Okey. Untuk mengarah ke arah kejayaan, lajunya. Tengok lagi sini. Mana? Sabar-sabar. Oh, okey. Untuk mengarah ke arah kejayaan, betapa cepat kejayaan anda bergantung pada berapa banyak dan berapa cepat yang telah anda belajar. Jika kita benar-benar ingin berjaya, maka kita perlu belajar dan berusaha tidak henti-henti. Itulah satu-satunya jalan pintas yang ada. So, hari ini kalau anda sudah berhenti berusaha, maksudnya anda sudah berhenti belajar. So kalau kita mau maju, kita mau jadi MCCM di Elken, kita terus belajar. Saya sebenarnya sangat salut dan tabik spring kepada kita punya MCCM Andrew. Dia selalu bagi tahu saya ni sudah golongan maghrib, senja, dia bagi tahu. Tetapi pandemik COVID ni beliau sanggup belajar tahu. Belajar Zoom, belajar untuk buat segala-galanya di social media. Hari ini beliau punya rangkaian every month dia punya peningkatan 6%, 5%, 7%. Ini peningkatan walaupun anda tengok 6% tu macam sikit kan. Kalau anda tahu dia punya volume jualan setiap bulan, anda akan ternganga, ajai anda punya ini akan terjatuh dan anda punya lidah akan tergulung keluar. Sebab 6% is a big amount for an MCCM like them. Seperti mereka. Dia tidak pernah berhenti belajar. Sehingga ke hari ini, beliau tetap ikut kita punya Zoom. Beliau pun buat Zoom sendiri. Beliau pun buat online punya coaching. Semua beliau buat. Sebab ini pandemik bukan masalah untuk beliau belajar. So, janganlah berhenti belajar selagi kita mampu. Selagi kita tengok kita punya Kak Mary daripada Kelantan yang berumur 27 tahun masih belajar. Selagi itu kita tiada alasan untuk tidak belajar seperti mereka. Okay? So, tuan-tuan dan puan, mereka yang berjaya bukan kerana segala rancangannya berjalan lancar. Mereka yang cemerlang bukan kerana bernasib baik. Hanya mereka yang rela belajar bersungguh-sungguh, berimpian besar dan berusaha gigih baru akan mencapai kejayaan. So, itu rezeki tidak datang bergulik. Mau makan pun kena buka mulut, kena suap sendiri. Tiada yang datang kena suap secara sukarela, secara automatik. Tiada. So, kita mau berjaya, kita kena usaha. Alright? So, tuan-tuan dan puan, itu saja 7 amalan harian yang selalu saya ceritakan kepada rangkaian saya, yang selalu kita dengar daripada upline. Ini adalah amat penting jika anda ingin betul-betul melakukan kejayaan Elken. Amalan ini yang kita lakukan setiap hari akan menjadi tabiat kita lakukan setiap bulan, dan tabiat yang kita lakukan setiap bulan akan menjadi tabiat yang kita lakukan setiap tahun. So, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita lakukan benda yang sama. Rangkaian akan tengok, rangkaian akan duplikasi, kita akan apa orang bilang, membuat satu rangkaian yang melakukan amalan yang sangat bagus. So itu yang kita mau, okay? So seperti patah selalu yang disarankan oleh kitab yang selesainya, kita kena sentiasa hati baik, bersangka baik. Kita kena hati baik, bersangka baik, dan kita kena hati baik, bersangka baik, baru kita mempunyai nasib yang baik. Seperti selalu saya bagi tahu dengan rakan-rakan di Labuan, kita di Labuan, kita buat Elken, kita bantu orang sehat, kita bantu orang jimat, dan kita baru boleh bantu orang berjaya. So itu dia tuan-tuan puan, 7 amalan harian. Melalui saya punya pengamalan dan apa yang saya rasa terbaik. Jika anda ada apa-apa kemuskilan, boleh refer kepada upline anda. Apapun, saya terima kasih kepada syarikat Elken kerana syarikat Elken lah saya berada di depan anda semua hari ini, dan kerana mentor-mentor yang luar biasa lah dengan amalan-amalan yang mereka lakukan setiap hari, kami ikut. Dan hari ini kami juga boleh mengecapi sedikit pencapaian yang luar biasa di Elken. Untuk itu, perkongsian saya sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda. Thank you dan jumpa anda di puncak kejayaan Elken. Thank you. Thank you, Paul.